Mana nak cari rekod tu kan? Depa memang menggila betul ya tahun ni. Matchday ke-13 saingan Liga Super untuk minggu ni. Sebelum tu, ada update terbaru daripada BBSK. Start daripada minggu ni, kita akan cuba try. Dah cuba try pula kan? Untuk cover ke semua game yang ada pada setiap minggu. Bunyi ambitious betul. Terutama sekali match-match tumpuan lah. Yang tu kita akan tekan lebih sikit supaya viewer BBSK daripada tim-tim lain pun dapat tahulah juga update cerita tim mereka macam mana kan. So, jom kita tengok apa yang ada dalam match untuk minggu ke-13 ni. First match, kita tengok game antara pasukan Penang dengan pasukan JDT. Sebelum game ni, sebenarnya kedua-dua pasukan ni dah berjumpa dah pun dekat quarter final dalam saingan Piala FA. Dan result dia macam yang kita boleh expect lah. JDT menang 5-0 dengan pasukan Penang. Dan untuk pasukan Penang, dalam game ni dia macam masa untuk buktikan sesuatu lah. Tambah pula main dekat home kan. Takkanlah nak kalah teruk lagi. Tapi itulah malangnya untuk pasukan Penang. Baru 18 minit mereka bertahan dengan cukup baik disebabkan set piece daripada free kick pasukan JDT. Walaupun player Penang dapat clear bola tu, tapi bola tu jatuh pula betul-betul depan Ko Bing Ong. Tak cakap banyak, peluang dah ada depan mata kan. Ko Bing Ong shoot dengan kaki kiri. Daripada situlah JDT dapat first goal. Walaupun Penang kena gol awal, tapi gameplay pasukan Penang dalam game ni sebenarnya agak baik lah. Mereka berjaya untuk susahkan player-player JDT ni untuk cari gol. Sampaikan minit ke-80 lah, baru JDT boleh dapat lagi sebiji daripada bola padang. Tu pun lepas kita nampak defense play yang cukup baik lah daripada pasukan Penang ni. Tak tertinggal juga pesta kad kuning. Sampai koyak lah player JDT ni Penang buat. Aku pun heran. First time tengok player-player JDT ni koyak bila berdepan dengan pasukan yang main dengan defense. Sebelum ni relax je kan. Sampaikan Arif Aiman dalam game ni, aku rasa agak tenggelam lah. Cuma sayang untuk pasukan Penang dalam game ni, mereka tak ada rezeki nak skor. Yang tu je. Kalau kata mereka boleh buat gol tu, rasanya boleh seri dalam game ni. Tapi itulah, full time JDT menang 2-0 dalam game ni. Dan fun fact kalau hampa nak tahu, ni antara game yang JDT skor bawah daripada 3 biji. Power tak power Penang kan. Untuk pasukan JDT, mereka tutup saingan pusingan yang pertama ni dengan 13 game dan 13 kemenangan. Mana nak cari rekod tu kan. Mereka memang menggila betul ya tahun ni. Game yang kedua, antara game yang mengejutkan lah, antara pasukan Selangor dan pasukan PDRM. Minggu ni, King of Malaya kena tibai dengan Abang Polis. PDRM teruskan rentak kemenangan mereka daripada game yang lepas. Mereka menang 4-1 dengan pasukan Kelantan. Untuk fan-fan Kedah, mereka seronok lah. Sebab minggu lepas, Selangor tibai mereka 3-2. Dalam game ni kalau kita nak cerita bab ball possession tu, tak payah duk sembang lah. Jelas-jelas kita boleh nampak Selangor yang pegang benda tu. Tapi yang menarik dia, taktikal bertahan daripada PDRM tu yang buatkan Selangor terciduk dalam game ni. Sebenarnya untuk pasukan PDRM, yang ni bukan first time lah mereka kejutkan pasukan-pasukan yang besar ni. Awal-awal season hari tu pun, Kedah dah kena dah dengan PDRM ni. Kalau hampa ingat, dekat home pula tu, cerita dia lebih kurang sama lah macam dalam game ni. Pasukan Selangor mereka susah nak pecahkan defense block pasukan PDRM. Benda tu lah yang buatkan bila mereka masuk dalam kawasan attacking third, mereka mudah hilang bola dengan defense PDRM. Aku rasa kita boleh kata bahagian attacking pasukan Selangor dalam game ni agak kurang kreatif sikit lah untuk mereka cari gol. Rasanya berbelas corner kick yang mereka dapat dalam game ni. Tapi itulah, tak boleh nak convert untuk jadi gol walaupun sebiji. Mungkin ada yang akan kata PDRM main defend boleh lah kan, sebab tu Selangor susah nak tembus. Tapi bagi aku, defend pun defend lah. Benda tu still tactical kan. Kalau kata defend tak perform elok, tak betul-betul solid, rasanya semua attempt yang Selangor buat tu takkanlah sebiji pun tak boleh dapat kan. Betul ya? Beza dengan pasukan PDRM, first attempt terus mereka dapat first goal. PDRM memang betul-betul tutup ruang lah bila pasukan Selangor ni nak buat attacking. Sampai kan benda tu memaksa mereka untuk main dekat wide area je.
nak masuk daripada bahagian tengah memang cukup susah ha. Tapi kadang bila sampai wide area, cross pula tak berapa nak elok kan. Yang tu yang lagi susah nak cari gol tu. Dan bagi aku, kredit dekat player PDRM. Sebab mereka boleh kekal disiplin dalam bertahan. Benda tu lah yang buatkan mereka boleh menang 1-0 dengan pasukan Selangor dalam game ni. Next game antara salah satu lagi game tumpuan antara pasukan Kedah dengan pasukan Sabah dekat Darul Aman. Game ni sebenarnya right time right place untuk anak buah Nafuzi buktikan sesuatu depan fan-fan sendiri. Lepas mereka kalah dengan pasukan Selangor 3-2 dalam game yang lepas. Tapi player-player Sabah ni mereka tak bagi jalan yang mudah untuk player-player Kedah. Berbekalkan kemenangan 3-1 dalam game yang lepas dengan pasukan Perak. Dan dalam game ni sekali lagi Sabah dapat gol awal sama macam dalam game yang lepas. Dan punca dia daripada legend Kedah sendiri. Free kick daripada Badrul betul-betul sampai dekat kepala Perez. Terus dia dapat first goal. Dan untuk pasukan Kedah, aku rasa boleh kata game ni antara game yang terbaik daripada semua game yang Kedah main untuk pusingan yang pertama ni. Kedah yang banyak pegang ball possession untuk buat attacking daripada awal sampai habis game. Tambah pula depa tengah kena tinggal kan. Yang tu lah yang buat lagi rancak tu. Player Kedah dekat bahagian tengah dengan bahagian attacking tu memang function dalam game ni. Sampaikan depa paksa pasukan Sabah untuk main dengan defense sepanjang game ni. Hidalgo dengan Litak tu antara player yang banyak bantu pasukan Kedah untuk dapat 3 mata dalam game ni. Dan first goal pasukan Kedah tu memang lawa. Jarang kita boleh nampak setting macam tu. Pasukan Sabah ni kalau tak silap aku dah berapa kali dah depa yang dapat gol dulu, tapi last kali depa yang kena. Dalam masa yang sama, kesian juga dekat pasukan Sabah ni sebenarnya. Sebab baru half season, ramai dah main player depa yang tengah injured. Dalam game ni pun tambah lagi seorang. Sampai ambulans masuk tengah padang lah pikutik. Full time untuk game ni, Kedah menang 2-1 dengan pasukan Sabah. Untuk fan-fan Kedah, mungkin ada yang dah mula percaya lah kot kan ayat trust the process tu. Next game antara pasukan Seri Pahang dengan pasukan KL City. Dalam game yang lepas untuk kedua-dua pasukan ni, pasukan Pahang depa kalah dengan JDT 2-0 dan pasukan KL City depa seri dengan Kuching City 1-1. Dalam game ni, pasukan Pahang depa tak boleh nak kembalikan rentak kemenangan depa. Sebab macam yang kita tahu, dalam 12 game yang lepas, depa hanya kalah 1 game je. Tu pun dengan JDT. Ingatkan dalam game ni depa bolehlah comeback untuk menang. Paling lekeh pun seri untuk tutup pusingan yang pertama ni. Tapi yang jadi kekalahan tu berterusan untuk kali yang kedua dekat home pula tu. Walaupun Seri Pahang kena gol seawal minit ke-5, tapi bagi aku game ni antara game yang best untuk kita tengok daripada segi gameplay kedua-dua pasukan. Terutama sekali untuk pasukan Pahang. Shot pass depa tu, cukup cantik dalam game ni. Cuma sayang depa tak boleh nak buat gol daripada shot pass yang depa main tu. Kalau tak, memang perfect Tapi tak apalah, gol daripada penalti pun penalti lah. Janji gol kan. Walaupun KL City ni tak dapat banyak peluang untuk buat attacking, tapi bila depa dapat peluang daripada set piece, Paulo Josue memang tak sia-siakan Free kick dia tu memang cantik. Sampaikan Izham Tarmizi tu terkedu lah tengok. Gameplay pasukan Pahang ni, depa memaksa KL City untuk main lebih banyak kepada defense Tapi itulah, depa tak boleh nak buat gol dengan ball possession yang depa ada tu. Kepa Sherman tu, aku tengok bukan setakat jadi striker defense pun dia, midfield pun dia, wing pun dia. All in one. Masa penuh, KL City menang 2-1 dengan pasukan Pahang. Dan mereka pecahkan rekod tanpa kalah pasukan Pahang dekat home. Dan aku rasa fan-fan pasukan Pahang ni dah mula bertanya dah, adakah ini titik permulaan kekalahan pasukan Pahang ni? Untuk game-game yang lain, Kuching City seri 1-1 dengan Negeri Sembilan. Dan pasukan Terengganu tak ada masalah untuk kalahkan Perak 3-0. Dan untuk adik-beradik Kelantan, Kelantan United menang 4-1 dengan Kelantan Zamberger. Uish, perit betul pasukan Kelantan tahun ni. Tapi tak apalah, Bos Zam dah janji nak bayar juga gaji walaupun kalah kan. Untuk carta Liga, JDT kekal di tangga yang pertama dengan 39 mata. 13 game, 13 kemenangan. Yang itulah hasil dia. Beza 11 mata dengan pasukan Selangor di tangga yang kedua. Dan pasukan Pahang
kekal di tangga yang ketiga dengan 25 mata. Sama dengan pasukan Kedah 25 mata di tangga yang keempat dan beza 1 mata dengan pasukan Sabah di tangga yang kelima. Top scorer masih Forestieri yang pegang dengan 14 gol dan di-follow rapat oleh Iron dengan 10 biji gol. So bagi anda yang menonton ni, apakah komen anda untuk game minggu ni? Jangan lupa tinggalkan dekat bawah. Jadi itu saja video untuk kali ni. Jangan lupa untuk subscribe channel ni dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Jauh dah tinggal sebelah mata. Memang main untuk duduk nombor 2 je lah.